Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, alhamdulillah syukur pada Allah Taala kerana pada malam ni kesempatan kita untuk mempelajari hak-hak kita terhadap Al-Quran Al-Karim. Al-Fatihah Hasna Arsyad, sahabat ini milik Allah sekalian semua. Masyita Rashid, ahlan wasahlan. Jangan lupa sharing video ni pada teman-teman kita yang lain. Malam Rabu ni moga-moga sahabat-sahabat kita berehat, teman-teman kita ada peluang untuk mendengar satu perkara yang mendekat kepada Allah. Ya, Umi Nurzita, ahlan wasahlan, barakallahu fikum. Ya, Zaitun, Badrul Shah, ahlan wasahlan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Baik, bicara kita pada malam ni adalah berpandukan kepada kitab karangan Al-Imam An-Nawawi, Adab-adab pembaca Al-Quran. Adab-adab pembaca Al-Quran. Baik. Nampak Adab-adab pembaca Al-Quran. Terbalik nanti saya betulkan balik semula macam mana ni? Ni. Okey. Nampak adab-adab membaca Al-Quran. Karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik. Ni, kemudian ni. Okey. Aku matikan syukur. Alhamdulillah semua Jadi, kalau Musannif rahimahullah berkata pengarang, moga Allah memberi manfaat yang banyak daripada tulisan beliau. Adab seluruh manusia terhadap Al-Quran. Sebuah hadis diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Ad-dinu an-nasiha." Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina 'ammatihim. Agama itu adalah nasihat. Kami tanya, kepada siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, untuk Allah SWT, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan seluruh mereka. Yang mulia Syarifah, Kalok, semua yang hadir pada malam ni, ahlan wasahlan. Jangan lupa tolong share pada teman-teman kita yang lain, yang mulia Raja Uzlin. Moga ramai dapat dengan manfaat pada malam ni. Dalam keadaan masyarakat kita sibuk pada ini dengan berbagai aktiviti, marilah sama kita dekatkan mereka dengan Allah SWT. Sesama kita mengkaji, mendengar dalam peluang yang ada ni. Ahlan wasahlan bikum. Terima kasih kerana mendoakan untuk saya, Saadah Abdul Rahim. Doakan untuk saya sihat dapat sampai ke kuliah Aidida Salbiah, ahlan wasahlan. Tolong share pada teman yang lain tau. Tuan Lee. Tolong mudah-mudahan kita menganjurkan kebaikan pada malam ni. Walaupun kita tak sempat nak menyampaikan, kita tak ada peluang nak menyampaikan, tapi kita menyampaikan kuliah ni supaya orang lain dapat manfaat dan pahalanya sama seperti yang menyampaikannya, bahkan lebih daripada itu. Nabi telah bersabda, "Ruba muballighin aw minas sami'." Mungkin orang yang mendapat ilmu yang disampaikan itu lebih mendapat manfaat ataupun lebih faham daripada yang mendengarnya. Hafizah Jazuri, ahlan wasahlan semua Tolong share tau pada teman lain dan bagi komen. Jangan biarkan saya seorang diri pada malam ni. Bagilah komen untuk semangat sikit. Sa'ad Abdul Rahim, insya-Allah, barakallahu fikum Okey. Para ulama berkata nasihat kepada kitab Allah itu ialah mengimani yang dia merupakan kalamullah dan dia menurunkannya. Ia tidak serupa dengan mana-mana kalam makhluk dan mereka semua tidak mampu untuk mendatangkan yang serupa dengannya. Kemudian nasihat kepada kitab Allah adalah muliakannya, membacanya dengan betul, mengelokkannya, khusyuk ketika dibaca, menyempurnakan sebutan huruf ketika membacanya, mempertahankannya daripada takwilan golongan terpesong dan serangan golongan pemfitnah. Baik. Terima kasih Suhaila Muhammad Yusof Nuaini Abdul Rahman. Kerana sungguhnya nasihat yang dimaksudkan itu nasihat ketika Nabi menceritakan nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulullah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk pemimpin-pemimpin Islam, nasihat untuk manusia keseluruhannya. Nasihat untuk manusia tu kita fahamlah. Zul sewa kereta, Bezul faham. Kita faham kan Razaidah Hussein, kita fahamlah nasihat kepada orang tu semua orang tahu. Tapi nasihat buat agama Allah, nasihat buat Al-Quran macam mana tu? Adalah menunaikan hak-hak kita terhadap Al-Quran Al-Mizi, ahlan wasahlan. Dan memelihara Al-Quran daripada takwilan golongan sesat. Nasihat kepada kitab Allah ini adalah membenarkan kandungannya, patuh pada hukum hakamnya, berusaha memahami ilmu dan umpamaannya, mengambil iktibar tentang nasihatnya, berfikir tentang keajaibannya, beramal dengan ayat muhkam dan beriman dengan ayat mutasyabih. Muhkam maknanya yang jelas,
Mutasyabih ada mengandungi perkara-perkara yang kita tidak faham. Macam permulaan surah seperti ada alif lam mim, yasin, hamim, itu semua kita tak tahu takwilannya kerana Nabi sendiri pun tidak menjelaskan. Maka itu di antara ayat mutasyabihat yang kita imani. Terima kasih Syamsul Muhammad Jamil. Alhamdulillah semua Fauzia Jimat. Dah share, terima kasih. Ila Zalila, tolonglah bagi komen apa-apa. Doa ke, barulah rasa tak kesepian saya seorang-seorang kat sini. Dah tak nampak tuan-tuan. Alhamdulillah ni Mizi. Barakallahu fikum. Jadi ulama Islam berijma' atas kewajipan mengagungkan, menyucikan, memelihara Al-Quran secara mutlak. Mereka juga berijma' bahawa siapa yang mengingkari walau satu huruf yang disepakati atau menambah satu huruf yang tidak dibaca oleh siapa pun dalam keadaan tertentu, dia jatuh kafir. Masihlah. Dah share, terima kasih ya. Barakallahu fikum. Jadi apabila kita menolak satu ayat daripada Al-Quran, berarti seorang itu telah pun kafir. Na'udzubillah. Iyazamillah. Al-Imam Al-Hafiz Abul Fadl Qadhi Iyaz berkata, ketahuilah siapa yang meremehkan Al-Quran, mushaf, satu bahagian daripadanya atau mencela kedudukannya, mengingkari satu hurufnya, mendustakan mana-mana hukum atau berita yang sudah jelas disebutkan, menangkan perkara yang menafikannya, menafikan apa yang ditetapkan dalam keadaan dia tahu semua itu, atau syak pada salah satu, maka jatuh kafir dia. Dibaca kisah Al-Quran, dalam Al-Quran kisah Fir'aun, dia tak beriman, dia kata mana ada orang nama Fir'aun, kafir dia tuan-tuan, jangan main. Dibaca kisah Nabi bertemankan Abu Bakar dalam perjalanan ke gua ke Madinah, Ummu Zahra ya. Izhuma fil ghar. Dia tak beriman, itu sahabat Nabi, kafir je. Rohani Adam Jadi Gai Nafi, Ka'bah, Ka'bah Bimat, halang sahalan semua. Rubi Abu Bakar ya. Jadi menolak apa sahaja yang terdapat dalam Al-Quran walaupun satu huruf, maka jatuh murtad seseorang itu kafir. Begitu juga bila mengingkari Taurat dan Injil, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, kufur terhadapnya, mencelanya atau meremehkannya, maka dia jatuh kafir. Jadi bila seorang itu menolak apa yang terdapat dalam Al-Quran, walaupun satu huruf, jatuh kafir dia. Fadli ya. Itu juga menolak kitab Taurat, Injil, Zabur. Dia juga mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah, maka kafir dia. Kita beriman dengan kitab-kitab Samawiyah ni kesemuanya sekali, walaupun kita tidak tahu apa yang terdapat dalamnya, kita tidak faham apa terdapat dalamnya, tapi kita mengimani bahawa ia merupakan satu kalam daripada Allah SWT. Cuma dia telah pun diselewengkan dengan faktor zaman, individu yang ambil kesempatan dan sebagainya. Hazina ya. Kata beliau lagi, para ulama mufassirin, para ulama muslimin turut berijma' bahawa Quran yang dibaca di seluruh dunia tertulis yang mushaf yang berada di tangan umat Islam, yang terhimpun dalam sebuah kitab daripada terawal, iaitu surah Al-Fatihah dan terakhir surah An-Nas, adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Seluruh kandungannya benar, dan sesiapa yang mengurangkan satu huruf sahaja dengan sengaja, menggantikannya dengan huruf lain, menambah satu huruf pada tempat itu, sebenarnya dia tidak termasuk daripada mushaf yang diijma' dan disepakati oleh para ulama, para ulama Islam, maka menyebabkan dia jatuh kafir. Siapa yang menolak atau mengubah apa-apa ayat yang terdapat dalam Quran. Kita tak beramal dengan Quran itu satu perkara tahu, tapi beriman dengannya satu perkara lain. Beriman dengannya wajib. Ramai orang tak beramal dengan Quran pada ini kan. Quran suruh pakai tudung, dia tak pakai tudung, tutup aurat, tak tutup aurat, suruh laksanakan Islam, dia tak laksanakan Islam. Maka kita semua berdosa kerana tidak melaksanakan Islam, tapi kita tak ada kemampuan untuk melakukannya. Maka kita bertaubat, kita mengakui kelemahan kita kepada Allah SWT, tuan-tuan. Baik. Abu Osman Al-Haddad berkata, seluruh ulama yang pegang dengan tauhid bersepakat bahawa tindakan mengingkari satu huruf daripada Quran adalah kufur. Fuqaha Baghdad bersepakat minta Ibnu Shanabuth Al-Muqri, salah satu imam dari Qura yang muncul di Baghdad bersama Ibnu Mujahid, kerana membaca huruf-huruf syaz yang tiada dalam mushaf, menyuruh orang lain baca kepadanya. Mereka setuju menyuruhnya supaya menghentikan perbuatan itu, bertaubat, dan mereka menulis satu catatan tentang hal itu. Disaksikan sendiri olehnya dalam majlis Gubernur Abu Ali bin Muqlah tahun 323 Hijrah. Ni adalah seorang yang syaz, yang pelik. Maka para ulama Islam telah pun bersepakat, berijma' menyuruh dia untuk bertaubat kepada Allah SWT ya. Abu Muhammad bin Abu Zaid berfatwa terhadap orang yang berkata kepada seorang kanak-kanak, semoga Allah melaknat guru kamu dan ajarannya kepada kamu, dengan berkata, aku ingin memfokuskan kepada akhlak yang buruk, bukannya Al-Quran. Beliau berkata lagi, orang yang bercakap demikian perlu dididik. Katanya, siapa yang melaknat mushaf hendaklah dibunuh. Perakhir ucapan Qadhi Iyad. Jadi orang yang melaknat Al-Quran ini layak dibunuh. Ya, puan kami Sahih Chames ya. Mentafsir Al-Quran dan orang bukan ahli berbicara tentang maksud dalam Quran. Haram mentafsirkan Quran tanpa ilmu dan bicara tentang maksudnya oleh orang yang bukan ahlinya. Banyak sekali hadis berkaitan larangan tersebut dan ijma' para ulama menyatakan perkara yang sama. Manakala pentafsiran Quran oleh ulama ia harus baik dan disokong oleh ijma' ulama.
Justru siapa yang mempunyai keahlian dalam bidang tafsir, pakar dalam ilmu-ilmu alat yang digunakan untuk mengetahui maksudnya, maksud satu ayat dirasakan kuat mengikut pertimbangannya, maka dia boleh mentafsirkannya jika dia termasuk di kalangan ayat yang boleh difahami melalui ijtihad, seperti makna, hukum hakam, tafsirat dan tersurat, gaya umum dan khusus, i'rab dan sebagainya. Siapa yang pandai-pandai berkata tentang Al-Quran, maka sebenarnya dia telah pun mengada-ngadakan satu perkara. Faqad iftara Allah ithman mubina, tak boleh, haram hukumnya. Kalau nak berkata kita mesti belajar bahasa Arab, menguasai ilmu alat, faham usul fiqih, asbabun nuzul dan sebagainya. Syuhanas, ahlan wa sahlan semua. Terima kasih yang kirim star kat saya, susah-susah je. Terima kasih. Jika ayat tersebut tak dapat difahami dengan ijtihad, seperti perkara-perkara yang hanya diketahui melalui dalil dan huraian lafaz-lafaz bahasa Arab, maka dia tidak boleh menjelaskannya melainkan dengan nukilan yang sahih daripada sejumlah pakar Al-Quran yang sentiasa menjadi rujukan. Ya, Umi Pi masyhur. Jadi siapa saja tidak berhak untuk mengatakan tentang Al-Quran melainkan kalau difaham bahasa Arab, memahami ilmu-ilmu yang tertentu ni, sadhana. Sekiranya orang itu bukan daripada ahlinya dan tidak mempunyai kepakaran dan ilmu-ilmu alat untuk memahami Al-Quran, maka haram baginya untuk memberi tafsiran. Namun dia hendaklah memetik tafsiran dari pakar yang muktamad. Mereka mentafsirkan Quran dengan pandangan sendiri, tafsir bir'ai tanpa dalil yang sahih, mempunyai beberapa kategori. Yang pertama, ada berhujah dengan ayat untuk membenarkan mazhabnya dan menyokong kehendaknya tanpa benar-benar merasakan bahawa itulah maksud di sebalik ayat. Dia bertujuan untuk mengalahkan pihak yang tak bersetuju dengannya. Inilah golongan yang sesat. Yang kedua, ada bertujuan untuk mengajak kepada kebaikan, berhujah dengan satu ayat tanpa petunjuk yang jelas daripada ucapannya. Ya, dia tak faham bahasa Arab, dia pun baca, cuba untuk mentafsirkan. Tapi matlamat dia baik, pun tak boleh juga. Contoh, dia mentafsirkan ayat wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan memfitnah itu lebih bahaya daripada membunuh. Sedangkan saya dah jelaskan berkali-kali dalam kuliah tafsir yang saya sampaikan kepada tuan-tuan, fitnah yang dimaksudkan dalam bahasa Arab bukannya fitnah bahasa Melayu. Fitnah bahasa Melayu ni slander, menuduh, mengatakan perkara-perkara yang tak benar, yang tak ada bukti, menuduh seseorang. Itu nama bahasa Arab buhtan. Buhtan. Tapi fitnah dalam bahasa Arab yang kita gunakan, orang Arab memahami fitnah berarti kezaliman, kejahatan, penganiayaan, pembunuhan. Jadi fitnah itu sangat besar maksudnya, luas. Bukan macam kita Melayu faham iaitu tuduhan tanpa asas. Nuzian, Umar, ahlan wa sahlan semua, barakallahu fikum. Hafiz Karim, ahlan wa sahlan. Abu Auni, baik. Ada yang mentafsirkan lafaz-lafaz Arab tanpa merujuk kepada makna di sisi ahlinya, yang tidak diperolehi melainkan dengan ahli bahasa Arab ataupun tafsir. Misalnya perkataan satu lafaz dan i'rabnya dan berkaitan dengannya termasuklah konsep al-hazf, al-ikhtisar, al-idmal, al-haqiqat, al-majaz, al-umum, al-khusus, al-ijmal, al-bayan, taqdim, al-ta'khir dan sebagainya. Ini dalam bahasa Arab, dia ada faktor tertentu untuk berlakunya aspek-aspek bahasa yang indah ni, tuan-tuan. Ya, ada isti'arahnya, ada majaznya. Macam kita kata dalam bahasa Melayu lah, dia telah memeluk Islam. Macam mana pula maksud memeluk Islam ni? Islam tu ada objek untuk dipeluk ke? Dia masuk Islam. Islam ni binaan ke? Jadi tutup nanti aircon keluar. Kita kata tutup pintu aircon keluar. Aircon ni apa ni? Aircon ni sebenarnya aircon structure objek yang keluarkan blower tu, yang keluar daripada pintu ke, macam mana maksudnya? Humairah, Maria, Marlah. Kita dalam bahasa Arab, kita kena faham itu semua, barulah kita layak mentafsir Al-Quran. Kerana bahasa Arab pun macam bahasa-bahasa yang lain, bahkan lebih kompleks lagi. Jadi kita tak boleh sebenarnya hanya mentafsirkan dengan kefahaman kita yang terbatas. Kalau bahasa Melayu pun ada istilah perkataan kaki, tangan merujuk kepada pekerja, bahasa Arab pun ada juga bentuk-bentuk isti'arah macam tu. Jadi kena faham barulah boleh tafsir Quran. Jangan kita belajar bahasa Arab mana inta bertukar pun masih lagi bertukar, masih tak faham, masih tak hafal lagi tasrif, dan cuba nak mentafsir Al-Quran ikut kehendak kita. Ini tak boleh, tuan-tuan. Kita ni semua adalah talibul ilm, tulabul ilm. Kita ni penuntut ilmu. Kita ni bukan ulama. Saya ni bukan ulama, tuan-tuan. Hanyalah seorang penuntut ilmu. Baca sampaikan kepada tuan-tuan. Dalam hal ini tidak memadai sekadar mempunyai ilmu bahasa Arab saja, bahkan dia mesti mengetahui pandangan ahli tafsir terhadap bahasa dalam bahasa Arab itu. Boleh jadi mereka bersepakat untuk meninggalkan maksud yang zahir kerana ada maksud khusus yang tersembunyi dan lain-lain yang bercanggah dengan maksud tersurat. Apabila satu lafaz mempunyai banyak makna, dia diketahui hanya satu makna yang dimaksudkan pada satu tempat, namun dia mentafsirkan maksud yang sama pada tempat lain, maka ini adalah tafsir bir'ai dan hukumnya adalah haram. Madailah kita belajar bahasa Arab, hukum bersentuh dengan isteri selepas wudu. Dalam mazhab Syafi'i batal. Kerana Imam Syafi'i memahami ayat, ayat yang berkaitan dengan
menyentuh itu merujuk kepada kata Imam Syafi'i, merujuk kepada bersentuh biasa. Tapi kata para ulama, maksud menyentuh itu adalah merujuk kepada pada hubungan suami isteri. Ya, kerana kita pun bahasa Melayu pun sebut perkataan tu kan. Seorang perempuan tu adakah dia pernah disentuh oleh suaminya? Contoh. Sentuh tu maksudnya merujuk kepada satu makna tersurat. Bukan sentuh begitu, sentuh makna perhubungan. Maka begitu juga dengan Quran, kata Imam para ulama di kalangan a'immatul mazahib mengatakan sentuh itu merujuk kepada hubungan. Tapi Imam Syafi'i yang begitu teliti mengatakan sentuh itu merujuk kepada pegang. Tersentuh itu dianggap membatalkan wuduk. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, ada hujah yang mereka pakai. Ini semua khilaf di kalangan para ulama yang hebat-hebat, yang memahami bahasa itu lebih mendalam daripada yang kita faham. Baik. Berbantahan dan mengadakan perbuatan pada Al-Quran tanpa sebab. Haram membantahan dan mengadakan perbuatan tentang Al-Quran tanpa sebab yang hak. Antaranya seorang mengetahui pengertian satu ayat tentang satu perkara bercanggah dengan mazhabnya, lalu dia membuat pengertian yang lemah namun sedari dengan mazhabnya. Lantas dia mengambilnya untuk menyokong mazhabnya dan mendebatkannya walaupun dia jelas bertentangan dengan apa yang dikatakan. Adapun orang yang tidak tahu, dia dimaafkan. Sebuah hadis sahih diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, Al-mira'u fil Quran kufrun. Perbantahan melibatkan Al-Quran dalam keadaan kejahilan ataupun ingin memenangkan mazhab pandangan school of thought kita, hukumnya boleh membawa kepada kekufuran. Kata Imam Khattabi, maksud mira' ni lah syak. Ada yang mengatakan perbuatan yang meragukan. Ada juga mengatakan bahawa perbuatan dilakukan golongan yang mengikut hawa nafsu pada ayat-ayat berkenaan tentang kadar dan sebagainya. Tuan ya? Baik. Lagi apa hak kita terhadap Quran? Sebab satu ayat didahulukan daripada yang lain. Sesiapa yang ingin bertanya tentang satu ayat didahulukan daripada ayat lain dalam mushaf, ataupun kaitan ayat itu dengan tempat itu, dan seumpamanya dia hendaklah berkata, apakah hikmah perkara demikian? Apakah hikmah dalam sebutan Allah dalam turutan seperti ini? Hikmah. Kita mesti gunakan perkataan hikmah, kebijaksanaan Allah. Rahsia di sebalik ketersusunan ataupun tertibnya begitu. Kita menyebut dengan penuh adab. Lagi adab, aku telah lupa ayat sekian. Makruh untuk menyebutkan aku telah lupa pada ayat tersebut. Tetapi dia hendaklah berkata aku telah dilupakan. Beza tak aku lupa dengan aku dilupakan? Kalau kita kata aku lupa, ada unsur ego kat situ. Tapi kalau kita sebut aku dilupakan, unsur tawaduk. Kenapa? Kerana kita memperakui kerana dosa yang kita buat menyebabkan kita terlupa pada Al-Quran, kita dilupakan oleh Al-Quran. Nampak tak tuan-tuan? Kerana yang ingat Quran ni adalah orang yang bersih hatinya, yang baik hubungannya Allah. Kalau hati itu mula melekat dengan kasih sayang melampau pada dunia, maka Allah akan tarik kemanisan beribadah, antaranya kemanisan memahami Al-Quran. Maka jadilah kita orang pelupa. Maka dilupakan kita tak boleh sebut aku terlupa, sebut aku dilupakan, supaya kita menyedari kelemahan diri kita dan memperbaikinya. Gitu sebab itu Nabi pernah bersabda, la yaqul ahadukum nasitu ayata kaza wa kaza bal huwa syai'un nusi. Jangan seorang kamu berkata aku telah lupa ayat itu dan ini. Sebaliknya hendaklah berkata aku telah dilupakan. Alhamdulillah ya, ina arina barakallahu fikum. Jadi tawaduknya kita sepatutnya berakhlak dengan akhlak Nabi, mengatakan aku dilupakan, alangkah ruginya aku dilupakan kerana sibuk aku dengan perkara keduniaan, aku dilupakan. Biarlah kita menjadi yang bertaubat kepada Allah SWT. Begitu Ahlan wa sahlan. Baik, dalam sebuah hadis riwayat Ibn Mas'ud dalam Sahihaini, mana dalam Bukhari dan juga Muslim, bi'sama li ahadikum ayyaqul nasitu ayata kit wa kit bal huwa nusi. Seburuk-buruk ucapan dikatakan oleh seorang daripada kamu adalah mengatakan aku telah lupa ayat sekian-sekian. Sepatutnya dia mengatakan dia telah dilupakan, bukan terlupa, dilupakan. Beza tu. Begitu juga dalam riwayat yang lain daripada Aisyah radhiyallahu anha, juga terdapat dalam As-Sahihaini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqra faqara rahimahullah laqad azkarani ayata kuntu asqattuha. Nabi SAW mendengar seorang lelaki baca Al-Quran, lalu baginda bersabda, semoga Allah merahmatinya, sungguhnya dia telah mengingatkan aku tentang satu ayat yang aku tidak mengingatinya. Dalam satu ayat lain, Nabi telah menyatakan kuntu unsituha, aku dilupakan. Nabi kita pun tawaduk berkata, aku dilupakan ayat tersebut. Berkenaan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Dawud daripada Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'in yang terkemuka, beliau berkata, la taqul asqattu ayata kaza bal qultu ughfiltu. Jangan kamu mengatakan aku telah melupai ayat itu, tapi katakan aku dilalaikan daripada mengingatinya. Ya, begitulah tawaduknya para ulama mengatakan
menyalahkan diri mereka sebagai satu muhasabah, bahawa aku terlupa, tak betul, yang betul aku dilupakan. Baik, menyebut nama surah. Harus bagi seorang menyebutkan surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Nisa, surah Al-Ma'idah, surah Al-An'am dan sebagainya tanpa dimakruhkan. Ada kalangan ulama mutaqaddimin mengatakan makruh. Mereka berkata hendaklah seorang itu menyebutkan surah yang dinyatakan perihal lembu dalamnya, surah yang dinyatakan keluarga Ali Imran dalamnya, surah yang disebut tentang perihal wanita dalamnya. Begitu juga surah yang lain. Namun pandangan yang tepat adalah pandangan pertama. Begitu para ulama berselisih pendapat. Tak boleh sebut. Ada kalangan mereka mengatakan tak boleh sebut surah Al-Baqarah. Katalah surah yang terdapat dalamnya kisah Al-Baqarah. Surah Ali Imran, surah yang terdapat dalamnya surah kisah tentang keluarga Imran. Ya. Walaupun kata Imam Nawawi, tengok Imam Nawawi punya kefahaman. Imam Nawawi ni seorang hujjah, seorang hafiz, seorang ulama faqih, ulama besar mazhab Syafi'i. Dah lama saya tak baca buku beliau ni bertajuk. Ni buku Imam Nawawi juga bertajuk Al-Asma' was Sifat. Ini antara buku yang hebat. Tapi beliau telah meninggal dunia sebelum disempurnakan. Ni karangan anak murid Imam Nawawi, namanya Ibn Attar, Ahkamun Nisa. Jadi tuan-tuan kenalkan tuan-tuan pada karya para ulama. Yang ni Fathul Bari, ni karangan Imam Ibn Hajar Asqalani. Banyak jilid ni. Berapa jilid ada? Baik tuan ni. Sungguhnya sabit dalam Sahih ini daripada Rasulullah menyatakan surah Al-Baqarah, surah Al-Kahfi dan sebagainya begitu banyak. Jadi tak salahlah kalau kita mengatakan terus menyebut surah Al-Kahfi dalamnya mengisahkan apa-apa, surah Al-Baqarah dalamnya mengisahkan apa-apa. Tidaklah seperti rigid sangat seperti kata sebahagian, mana kita tak boleh sebut macam tu, kena sebut surah yang dalamnya ada kisah Al-Kahfi, surah yang dalamnya ada kisah keluarga Imran. Jadi itu pendapat yang kurang tepat kata Imam Nawawi, kakarut, kerana Nabi SAW sendiri telah menamakan surah itu tarik tanpa menyatakan dalamnya perihal ini dan itu. Nabi terus menyatakan suratul Kahfi, Nabi terus menyatakan suratul Ma'idah. Baik. Ibn Mas'ud berkata, hazal maqamul ladzi unzila alaihi suratul Baqarah. Ini tempat yang diturunkan pada surah Al-Baqarah. Jadi menunjukkan Nabi telah menyatakan demikian. Terdapat dua cara bacaan pada perkataan as-surah. Disertai dengan huruf hamzah dan tidak tanpa huruf hamzah, lebih fasih. Dan itu cara digunakan dalam Al-Quran. Antara ulama mengatakan dua cara bacaan itu ialah Ibn Qutaybah dalam Gharibul Hadis. Jadi ada yang bacakan surah, ada yang baca surah. Surah ataupun surah. Kedua-duanya yang fasih adalah surah. Baik, ini khilaf para ulama, bincangan para ulama. Menyatakan kiraat, tidak makruh untuk berkata ini kiraat Abu Amr, Nafi', Hamzah, Al-Kisai dan sebagainya mereka. Ini adalah pendapat yang terpilih di kalangan salaf dan juga khalaf tanpa tegahan. Ibn Abi Dawud meriwayatkan daripada Ibn Nakhai berkata mereka tidak suka bila seorang mengatakan sunnah sipulan dan bacaan sipulan. Namun pandangan sahih adalah apa yang kami kemukakan. Jadi boleh kita katakan ni kiraat Abu Amr, kiraat Nafi', ada banyak kiraat bija pak ya, Al-Masalan. Lagi, hukum tidak melarang kafir mendengar bacaan Al-Quran. Seorang kafir tidak boleh larang daripada mendengar bacaan Al-Quran berdasarkan firman Allah SWT. Wa in ahadun minal musyrikin sajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika seorang daripada kaum musyrik itu minta pertolongan kepadamu untuk memahami Islam, maka berilah perlindungan kepadanya hingga dia mendengar keterangan Allah. Jadi, kalau ada peluang mendengarkan orang kafir bacaan, tak ada salahnya. Dalam majlis-majlis rasmi pada ini, alhamdulillah kat negara kita, tuan-tuan ada banyak program yang diadakan dan banyak bacaan Al-Quran dibacakan. Maka tak salah lah dalam program-program rasmi itu dibacakan Al-Quran dan ada hadirin, ada guest di kalangan tetamu-tetamu tu bukan Islam, tak salah hukumnya. Tetapi dia dilarang memegang mushaf. Adakah harus mengajarkan Quran kepadanya? Ulama mazhab kita iaitu Syafi'iyah berkata sekiranya dia ialah orang yang tidak diharapkan keislamannya, maka tak boleh mengajarnya Al-Quran. Tetapi jika keislamannya diharapkan, ada dua pandangan para ulama, iaitu pertama harus untuk menaruh harapan keislamannya, yang kedua tidak harus. Seperti juga tidak harus menjual mushaf kepadanya walaupun ada harapan dia meluk Islam. Ini pandangan zaman dahulu tuan-tuan. Zaman sekarang ada banyak peluang untuk orang ni memahami Islam. Buka YouTube saja ramai tokoh-tokoh dunia, ahli sains, pemain bola sepak, businessman, orang masuk Islam. Kalau lah masih lagi tidak ada peluang, dikatakan tak mau Islam sebab tak tahu, teruk sangat ni tuan-tuan. Padahal ini banyak saja debat-debat tamadun tentang Islam dan bukan Islam. Boleh saja dengar, nak dengar atau tak dengar. Kalau tak dengar tu sumun bukmun umyum fahum la yarji'un lah. Mata hati itu dia malah tertutup, susahlah.
Kerana zaman dahulu peluang untuk mendengar dakwah Islami terbatas. Zaman sekarang tuan-tuan buka apa sahaja, WhatsApp ke Telegram ke TikTok ke, macam-macam usaha dakwah Islam ni disebarkan. Gitu tuan-tuan ya. Baik. Penulisan Al-Quran pada bekas dibasuh dan diminum pada pesakit. Macam ni hukum ni tuan-tuan. Kalau kat Pakistan, mereka ada bekas daripada tembaga tu kan. Bekas tu dah siap. Tulis ayat tu kursi, surah Al-Nashrah, ya, ayat-ayat daripada surah Ali Imran tentang nak suruh budak yang gagap ini bagi. Ada bekas-bekas kecil seperti itu. Letak air mawar ke ataupun air zam-zam ke, dibagi minum kepada orang yang ada masalah gugup dan sebagainya. Terima kasih ya, kira staff saya. Apa hukumnya? Apa hukumnya begitu Rohana? Ya. Baik. Para ulama berbeza pendapat tentang penulisan Al-Quran pada bekas, kemudian dibasuh dan diminum pada pesakit. Hasan Basri, Mujahid, Abu Kilabah, Auza'i mengatakan tiada masalah buat demikian, tapi Nakhai memakruhkannya. Ya, Qadhi Husain Baghawi, seorang ulama lain daripada kalangan mazhab kami, berkata sekiranya seorang itu menulis Al-Quran pada manisan dan makanan, maka tiada masalah untuk memakannya. Jika ditulis atas kayu, makruh untuk membakarnya. Ni kata siapa? Kata para ulama mazhab Syafi'i. Kalau buat pada contohnya kek, nak bagi makan pada budak yang gagap ni, tulis surah Al-Nashrah di atasnya, makan kek yang tulis ayat surah Asy-Syarhu itu, apa hukumnya? Harus, tak ada masalah. Minum air yang dalam bekas tersebut memang tersiap terukir nama-nama Allah ataupun surah-surah tertentu dengan tujuan untuk merawat masalah tertentu pada orang ni. Hukumnya apa? Hukumnya harus. Ya, tidak ada penghinaan pada Al-Quran, bahkan itu memuliakan Al-Quran. Mudah-mudahan kebaikan ataupun keberkesanan ataupun mukjizat Al-Quran itu mengalir dalam tubuh seorang yang sakit dan sebagainya. Gitu Baik. Faham kan? Hebat buku ni tuan-tuan, boleh miliki. Adab-adab membaca Al-Quran. Saya dah cuba betul, saya punya skrin ni tak boleh juga terbalik tuan-tuan. Tuan-tuan ni boleh baca kan? Inilah adab-adab membaca Al-Quran oleh Al-Imam An-Nawawi. Pertama kali diterjemahkan dengan lengkap dalam bahasa Melayu kita, alhamdulillah. Tuan boleh dapatkan lah dekat www.talgabiru.com.my. Baca banyak manfaat. Cerita betul ke kena baca surah Yasin untuk orang yang ada masalah, ada hutang dan sebagainya. Kita ni kat Malaysia ya, hitam dan putih. Kalau orang meninggal dunia baca surah Yasin, betul ke para sahabat membacakannya? Kita boleh lihat dalam buku ni. Bahkan para sahabat di kalangan Ansar membaca surah Al-Baqarah kalau orang itu sakit, orang itu meninggal dunia contohnya. Tuan-tuan. Apa lagi hukum mengukir ayat Quran dan juga nama-nama Allah pada dinding dan kain. Lama sangat, panjang sangat tuan. Kita sambunglah. Nanti baca seterusnya buku ini. Ada banyak lagi perkara. Apakah hukum tiupan Al-Quran untuk tujuan ruqyah? Kan macam Syekhul Islam ketika orang tu datang pendarahan pada tubuhnya tak berhenti-henti, maka dibacakan ayat qila ya ardu bla'i ma'aki wa sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru sawat al-judi. Katakan pada bumi supaya berhenti airnya, langit berhenti turunkan hujan, dan sedutlah air yang terdapat di muka bumi itu, dan berlabuhlah kapal Nabi Nuh di atas bukit Judi. Syekhul Islam baca doa ni kepada orang yang pendarahan tak berhenti-berhenti tuan-tuan. Nanti kita nak lihat lebih lanjut menariknya buku Tibyan fi Adab Al-Quran Imam Nawawi ini memberikan penjelasan tentang mukjizat pada Al-Quran itu tak berhenti walaupun kewafatan Rasulullah SAW. Insan mulia diturunkan Quran itu padanya. Jadi kita masih lagi boleh bermanfaat. Lihatlah buku ni. Jawapan kepada soalan semasa yang ditanyakan. Boleh tak baca surah Yasin, baca surah apa ketika orang tu sakit. Boleh tak buat ukiran pada bekas, kemudian letak air bagi rawatan ke orang yang sakit dan sebagainya. Semua telah dijawab dalam buku ni. Kamar Ismail buku kecil tapi manfaatnya sangat besar tau. Terima kasih tuan-tuan atas kalian tuan-tuan dan tuan-tuan dapati kuliah ni manfaat. Tolonglah sokong kami di Zazan Travel. Dapatkan Habatus Sauda jenama Birkah ni yang kami hasilkan di Telaga Biru, Zazan Travel jual. Alhamdulillah tuan-tuan nak pergi Mekah ke, nak pergi outstation ke, makan setiap hari. Alhamdulillah ramai yang telah menggunakannya, mendapat manfaat banyak padanya. Contoh yang tak boleh tidur malam, yang rambutnya gugur, perempuan yang menyusukan anak, yang sakit kulit. Alhamdulillah, syukur dengan izin Allah gunakan Habatus Sauda ni. Ada yang tak boleh tidur malam, menggunakannya dapat tidur. Alhamdulillah, dapatkan Zazan Travel. Bagi tuan yang dah beli buku yang Mumtaz Ismail, Alhamdulillah. Siapa yang beli nak beli boleh dapatkan dekat www.talgabiru.com.my. Boleh order online. Ni Habatus Sauda saya maksudkan. Tapi proses saya bentuk begini. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahida Faizal, berapa harga habat sauda ni? Ya. Harga dia berapa ringgit ni? Satu botol ni berapa ringgit ya? Nanti saya masukkan, saya pun lupa. Dapatkan daripada Zazan Travel Boleh pergi ke Facebook Zazan Travel ataupun Instagram Zazan Travel. Boleh order terus. Nanti saya masukkan link on pay Zazan Travel untuk tuan-tuan order Dan menariknya kalau tuan-tuan masuk sebagai member dropshipper dalam on pay, tuan-tuan promote kepada adik-adik, mereka beli, tuan-tuan dapat commission, tak dapat hadiah. Promote kat orang dapat hadiah. Habatus Sauda nama Birkah. Jadi dapatkan daripada Zazan Travel. Baik tuan, terima kasih setakat ni saja dulu. Moga ada manfaat dalam kongsian kita pada malam ni. Yang tuan-tuan nak travel, jangan lupa Zazan Travel nak pergi umrah tahun depan. Bulan 12 dah penuh sangat dah. Alhamdulillah, terima kasih atas sokongan tuan-tuan, mewar-warkan dan mengajak orang pergi bersama kami. InsyaAllah tahun depan kita ada trip pergi ke Balkan, ke Uzbekistan, ke Baitul Maqdis, ke Turki. Join Zazan Travel tau. Bukan setakat perjalanan, tapi perjalanan penuh pentadbiahan, penuh pengisian, penuh pentafsiran kepada Al-Quran, hadis sebagainya. InsyaAllah kita belajar kitab-kitab dalam perjalanan. Bukan perjalanan kosong saja setakat pelancongan, tapi jalan-jalan subur iman. Terima kasih bunga-bunguran Setakat ini saja dulu untuk malam ni. Nanti kita sambung lagi. Banyak lagi bincangan menarik. Ayat dibaca ketika orang sakit. Apakah hukum menggantungkan nama-nama Allah dalam bilik. Kadang-kadang kita pakai baju, tak tutup aurat banyak huraian perbincangannya kat sini tau. Tiupan untuk mengubat orang secara ruqyah, iaitu jampi Okey. Jadi insyaAllah kita akan belajar perkara ini lagi. Dengan izin Allah. Dapatkan buku ni daripada www.telagabiru.com.my. Adab-adab membaca Al-Quran oleh Imam Nawawi Baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i ashabina huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إنك تؤتي من تشاء منهما وتمنع من تشاء اللهم ارحمنا برحمة تغنينا عن رحمة من سواك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih Hafiz Razlan. Terima kasih semua yang hadir. Tak sempat nak sebut nama kalian semua Wahidah Bakar, terima kasih. Terima kasih sokong kami Zazan Travel bersama kami. Ingat travel, ingat Zazan Travel. Isa Osman, dapatkan habat sauda daripada kami, dapatkan buku ni daripada Telaga Biru Mari kita masuk. Terima kasih Fahmi Spa. Terima kasih semua kenal aku dan doamu. Selamat malam. Mudah-mudahan Allah bangkitkan kita pada waktu yang paling baik untuk kita bertahajud mengadu padanya. Jangan lupa tuan-tuan kenal aku dan doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kalau. Terima kasih Nomila Mila. Terima kasih Aini Mastura. Terima kasih semua Syarifah yang mulia, Syarifah Aziza. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fathi Mas. Terima kasih Gai Nafi. Terima kasih pengukuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jebat Ali Drus. Terima kasih.